Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil peluang, ruang, kesempatan yang ada pada kali ini sambil saya memandu dalam perjalanan ke Kelantan, insya-Allah. Jom kita sembang-sembang sikitlah berkenaan satu susuk tubuh yang dikenali sebagai Pak Sumit Kuala Pai, Bukit Tebaga, mana-mana pun bolehlah, insya-Allah, tabarakallah. Sesiapa yang mengenali beliau tahu bagaimana beliau. Maksud saya, mengenali beliau itu dengan lebih dekat, bukan hanya mendengar cerita-cerita daripada jauh, mendengar daripada mulut orang yang, tapi lebih lagi yang tak pernah kenal dan tak pernah pergi pun, dia pun mendengar daripada orang lain. Bagi yang mengenali, bukan hanya sekadar mendengar, tetapi pernah berjumpa, bersua muka, bertentang mata, maka akan dia kenallah susuk tubuh ini. Baik, saya peribadinya dengan Pak Sumit hafizahullah ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada beliau kesihatan. Yang sekarang ini beliau tidak lagi mahu menerima tetamu kecuali yang tertentu sahajalah. Kalau kata kita ni, saya sekali lah kot, dan saya pun dah lama tak pergi kepada Pak Su. Terasa nak pergi tapi rasa macam Masya Allah, malu pun ada. Itu dengan makhluk Allah. Kalau kita besok ni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana pula ya? Masya Allah, tabarakallah. Malunya kita kerana banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha memberi keampunannya, dan keampunannya dan rahmat Allah itu maha luas. Minta maaf ya, gambar ataupun video ini dia ikut steering. Saya lekat tang steering, lepas tu kita cakap lah sambil-sambil kita duk kona sini sana. Jadi biar tahulah kalau jalan di sini ni dengan jalannya, kualitinya agak rendah lah, kemudian bersimpang siur, selekoh dan sebagainya. Dan saya tak pasti, harap dengar lah suara saya ni. Baik, Pak Sumit hafizahullah ta'ala, beliau berumur hampir 100 tahun. Dikatakan umur beliau lebih kurang sama dengan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ke-8 ya, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita dah dengar, bagi yang tahulah, mendengar berbagai cerita, apatah lagi yang mereka pernah bertentang mata, bersua muka, berbicara, mendengar kalam-kalam mutiara daripada Pak Sumit, yang kebanyakannya mungkin tak akan kita dapat dengar daripada orang lain melainkan dia. Saya sebut di sini bukanlah disebabkan kerana taksub ataupun dan seumpamanya, tapi salah seorang yang kita kagumi. Jadi banyak perkataan beliau hafizahullah ta'ala boleh kita ambil ia sebagai pengajaran, jadikan ia sebagai teladan, jadikan ia sebagai iktibar. Jadi walaupun di sana ada juga iaitu perkara biasa manusia yang mungkin tak bersetuju kepada beliau. Saya sendiri pun ada certain ataupun kita panggil ada part-part yang tertentu mungkin kita agak berbeza pendapat, adalah sebahagian. Jadi apapun beliau dengan pendapat beliau ada sadarannya. Jadi kita menghormati, respect pada beliau. Baik, saya ingin menceritakanlah
beberapa pengalaman saya ketika selalu waktu itu beberapa tahun juga ada masa kosong, masa free, kesempatan, saya akan berkunjung ke rumah Pak Sumit, sama ada pagi ataupun lepas Jumaat ataupun kadang-kadang asar. Kadang-kadang saya bawa orang juga. Saya ingat antara orang yang saya bawa, sahabat saya Ustaz insya-Allah Dr. Afdan Faiz, Imam Muda Imam Muda apa saya tak ingat. Allahu Akbar. Sekali lagi saya ingat, saya boleh waktu diedit nanti ni, dan sebagainya lah. Saya sendiri kali pertama dibawa oleh seseorang kenalan. Waktu itu kali pertama jumpa dalam keadaan takut. Ramai kawan saya yang takut bila nak jumpa Pak Sumit, sebab beliau seolah-olah mengetahui apakah yang terlindung, apakah yang berada, apakah siapa, apakah dan siapakah kita. Seolah-olahnya beliau mengetahui. Ataupun kalau kita baca dalam ilmu tasawuf disebutkan orang yang begini, umpama orang yang kasyaf, yang tersingkap kepada dia singkapan ataupun hijab yang dia boleh nampak sesuatu yang orang biasa tak nampak. Baik. Ada kawan saya sebut, senior saya sikit lah, oh saya tak berani tapi jumpa Pak Sumit. Oh rasa macam saat lagi ni semua dia nampak apa-apa kita ni tak berani, tak sanggup, tak mampu. Itu kita berhadapan dengan manusia. Bagaimana pula kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar besok. Baik, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kali pertama yang saya pergi dengan Abang Maknor, alhamdulillah, Abang Maknor antara orang yang rapat dekat dengan Pak Sumit. Kali pertama pergi agak kita kata berdiam dirilah, tak pandai, tak kata apa. Banyak kata-kata kiasan yang telah kata-kata kiasan Pak Sumit kepada kami kedua, kepada Abang Nok lah, kita buat Abang Nok sendirilah. Khususnya kerana Abang Nok ni pun jenis orang yang suka cakap berkias. Dan ada kadang-kadang kan kita jumpa orang yang suka cakap berkias begitu. Bila main Abang Nok ni, maknanya Pak Su pun cakap macam tu lah. Oh berkias ni macam ni lah, umpama itulah dan sebagainya. 3 hari saya balik pening. Masya Allah, tabarakallah. Rasa berat kepala dengar duk fikir ni apa dia Pak Sumit nak kata ni. Masya Allah. Jadi tak apalah, lepas tu kita pun berkunjung dah, kita pun dah tahu di mana rumah dia, dan saya pun banyak tunjukkan jalan kepada kawan-kawan. Kadang-kadang kawan kepada kawan-kawan, kawan tu tanya pada kawan tu tak tahu, kawan tu kenal saya, minta saya, dan saya pun rumah dengan Pak Sumit tak jauh mana pun, lebih kurang mungkin dalam belas kilometer lah, tak sampai 20 kilometer. Baik, itu kali pertama lah yang saya mengunjungi Pak Sumit. Dan kali-kali yang seterusnya antara yang saya ingat lah, yang saya sebut di sini, biasanya kalau kita datang pagi, saya beberapa kali datang awal dan tak ada siapa lagi, saya dulu mai jumpa Pak Sumit. Dulu ni lebih kurang kata-kata seminggu sekali pi, sehingga Pak Sumit boleh kata dekat orang yang ada bersama saya waktu tu, yang bersama kami pada waktu tu, ada orang yang nak mai. Jadi dia nak ajukan permasalahan dia kepada Pak Sumit. Pak Sumit kata, cakap nak apa-apa, nak tanya apa, nak minta apa, nak minta tolong apa, sila. Ni ustaz ni, dia ni macam keluarga Pak Su sendiri lah. Oh dengar ni Masya Allah, seronok kita kalau kata Pak Su anggap sebagai keluarga. Mudah-mudahan sehingga kini lah Insya Allah Pak Su tak lupa, walaupun dah agak macam berjauhan lah sikit dengan Pak Sumit, hafizahullah ta'ala. Baik, ketika
sampai awal dan tak ada siapa lagi yang sampai di rumah Pak Sumit. Dalam beliau sedang membaca Al-Quran. Ya, waktunya nak pergi pukul 9 pagi. Jadi memang saya sampailah 9 pagi ataupun lebih sikit. Maknanya dah waktunya untuk beliau menerima tetamu. Dan beliau tutup Al-Quran. Dan dahulunya dikatakan bahawa Pak Sumit ini khatam Al-Quran selama 3 hari. Okey. Dan istiqamah melakukannya 3 hari. Tak pastilah, mungkin ada hari yang sehari dia khatamkan, wallahu alam bissawab. Tapi beliau sangat memberi komitmen yang tinggi kepada Al-Quran. Kita boleh kata ahlullah wa khassatuh. Banyak yang ayat, banyak apabila kita mendengar pengajaran, syarahan, nasihat daripada beliau, pastinya beliau akan menyelitkan beberapa buah ayat Al-Quran. Yang alhamdulillah yang saya seronok, ya, kerana kita pun hafaz Al-Quran, walaupun kita tak berapa lah nak ingat kemas betul, tapi membantu, insya-Allah bantu Pak Sumit. Jadi bila Pak Sumit baca, Pak Su tak tahu duduk tang mana, Pak Su pun ingat-ingat saja. Jadi ustaz cari sat tang mana. Jadi dia meneruskan syarahan. Waktu tu saya cari dan saya tunjuk dan ataupun saya bacakan. Okey, baru kemudian main lagi ayat macam tu juga. Pak Sumit tanya, okey cari ustaz. Kita pun cari. Itu sebagai satu pembantu lah, bantu beliau. Itu seronok lah. Seronok kita kenal alim ulama ataupun kita kenal orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mudah-mudahan mereka memberikan syafaat pada kita besok di hari kiamat. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Baik, itu yang seronok lah. Sebab kita ahli Quran. Dan itu sebenarnya salah satu usaha saya lah untuk meningkatkan kualiti hafazan, kualiti kefahaman dan tafsiran Al-Quran. Itu je matlamat yang betul-betulnya saya pergi sana. Banyak ayat Al-Quran yang kita tak faham, dan tu diberikan kefahaman kepada saya, insya-Allah. Baik, saya ingat sekadar ini dulu. Nanti kita cerita apakah ayat yang saya ingat, beberapa ayat yang saya ingat yang Pak Sumit baca dan beliau mensyarahkan kepada kami ataupun kepada saya sendiri jika saya berseorangan. Beberapa ayat insya-Allah kita akan cerita nanti. Bertemu lagi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum